Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikhil musannifi wa kitab wa usulihi wa furu'ihi wa ma yantasibu ilayhi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Dan iradah. Alhamdulillah para penonton daripada Masjid Al-Mustaqim Ampang dan para pelajar pondok yang ada di sini, insyaallah pada malam ini kita sambung lagi muzakarah kitab Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid karangan bagi Syekh Zainul Abidin Ibni Muhammad Al-Fattani Al-Makki Tsumma Al-Filfilani rahimahullahu taala. Dan kita telah pun masuk dan kita akan masuk pada menyatakan sifat iradah. Kita akan masuk menyatakan sifat iradah. Para penonton yang dimuliakan oleh Allah, kenapakah didahulukan kudrat daripada iradah? Dia para alim ulama ni dia ada pelbagai cara dalam membilang sifat ma'ani. Kalau ulama-ulama sufi, ulama tasawuf, mereka membilang sifat ma'ani yang pertama ialah ilmu. Sifat ilmu. Karena ditilik setiap makhluk tu telah pun tanjizi qadim, telah pun lulus sedia kala lagi di dalam ilmu Allah Ta'ala. Jadi kita makhluk ni, langit, bumi, lembu, kubah, ayam, itik, segala benda yang ada di atas permukaan bumi ini memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha mengetahui sejak azali lagi. Nah tu artinya kita ni telah pun nyata di dalam ilmu Allah Ta'ala, telah jelas di dalam ilmu Allah Ta'ala sejak azali lagi, belum makhluk ni ada. Artinya kun hizat, semata-mata zat Allah Ta'ala tu ada. Allah Ta'ala telah pun mengetahui sekalian benda, baik yang wajib Allah Ta'ala tahu di atas jalan wujud, benda yang mustahil Allah Ta'ala tahu di atas jalan istihalah, dan benda yang jaiz. Apa yang jaiz? Kita semua ni benda mungkin, benda ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu, benda yang sah pada akal adanya dan tiadanya ni pun Allah Ta'ala maha mengetahui sejak azali lagi. Nah,
Maka karena itu ulama tasawuf dia membilang sifat ma'ani itu pertamanya ialah ilmu. Nah, sifat ilmu dulu. Itu begitu. Adapun ulama mutakallimi mereka membilang sifat ma'ani yang pertama ialah hayah. Sifat hayat dulu. Hayat, qudrat, iradah gitu. Kenapa? Karena ditilik hayat itu ialah satu sifat yang menjadi seolah-olah syarat pada nafsil amri. Untuk mengesahkan bersifat Allah Ta'ala dengan segala sifat-sifat ma'ani yang lain. Gitu. Karena kalau tidak ada hayat, Allah Ta'ala tidak bersifat dengan berhidup, nescaya mati. Maka bila Allah Ta'ala mati, mana boleh dia nak bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan yang lainnya daripada qudrat, iradah, ilmu, sama, basar, kalam. Maka kerana itu ulama mutakallimin membilang sifat ma'ani yang pertama ialah hayat. Kenapa? Karena sifat hayat itu menjadi syarat fil waqi', menjadi syarat fit ta'akkuli. Ada betul dah. Menjadi syarat sengoti fit ta'akkuli dia panggil. Terus menjadi syarat sengoti fit ta'akkuli. Mana syarat sungguh. Orang tu kalau kita nak kata dia tu dermawan ke apa segala sifat lain, pastikan dulu dia hidup ke mati. Itu. Ataupun dipanggil syarat fil waqi'. Seolah-olah syarat fil waqi'. Artinya tu Allah Ta'ala belum kita nak tahu dia bersifat qudrat, iradah, ilmu, sama, basar, kalam, pastikan dulu dia zat yang hidup ke mati. Begitu. Maka tu ulama mutakallimi membilangkan sifat ma'ani yang pertama ialah hayat. Adapun ulama tauhid, dia beza tu. Ulama mutakallimi lain, ulama tauhid lain. Ulama mutakallimi ni arti orang yang mengagung di dalam ilmu kalam, ilmu tauhid, sehingga masuk kepada min ghawamidhi ilmil kalam gitu. Masuk di dalam benda rumit-rumit, payah-payah nak faham dalam ilmu kalam. Itu. Seperti Imam Al-Imam Al-Iji dalam Syuruhul Mawaqif, dalam Kalam Bawi. Itu semua tu orang panggil ahlul kalam dia. Karena susah nak faham perbahasan dia, terlalu dalam dan bercampur baur dengan istilah-istilah falasifah. Itu dipanggil ulama kalam mutakallimin. Adapun ulama tauhid ini orang panggil mengambil ilmu kalam tadi ditapis, disaripatikan untuk makanan orang awam. Orang awam ni kita-kita lah. Macam para penonton yang berada di Masjid Al-Mustaqim, Ampang, dan kita-kita semua termasuk yang saya juga, kita ni ialah orang awam. Maka ulama tauhid itu adalah ulama yang mensaripatikan ilmu-ilmu kalam tadi menjadi ilmu yang orang panggil apa? Jelas-jelas wajib fardu ain. Tidak mengarung dengan secara dalam perbahasan yang dakik-dakik, yang rumit-rumit dalam ilmu kalam. Maka ulama tauhid membilangkan sifat ma'ani yang pertama ialah qudrat. Kemudian baru iradah. Kemudian baru ilmu. Kerana apa? Kerana yang nyata di mata kita, apabila kita celak mata tengok, ini semua ialah tanjizi hadis sifat qudrat Allah Ta'ala. Lampu cerah, kipas musim, kita mengaji, kita menonton pada malam ni, ini semua ialah sifat qudrat Allah Ta'ala. Jelas diibraz, dizahirkan oleh ta'alluq sifat qudrat Allah Ta'ala. Itu ta'alluq tanjizi hadis. Bila kita tengok ni, kita tahu ini perbuatan Allah, berarti kita pun tahulah apa yang Allah Ta'ala buat saat ni kepada kita sekarang ni. Itu semua telah ditentu oleh Allah Ta'ala sedia kala lagi. Yang ni apa? Dengan sifat iradatnya Allah. Karena itu ta'alluq sifat qudrat tu dipanggil ta'alluq taksiri, ta'alluq memberi bekas. Adapun ta'alluq iradat itu dipanggil ta'alluq takhsis. Menentu. Itu menentu. Baik. Kalau gitu kita masuk tengok dan iradah. Iradah ni daripada masdarnya arada yuridu iradatan. Dalam Quran banyak Allah Ta'ala sebutlah idza arada syai'an
ayyakula lahu kun fayakun fa'alul lima yurid. Maka diambil faham daripada kalamullah. Alim ulama kita ahli sunnah wal jamaah al-asy'ariyah wal maturidiyah mengatakan bahawasanya di zat Allah Ta'ala tentu ada sifat yang dinamakan sifat iradah. Karena Allah tu muridun. Apa? Allah tu zat yang maha menentu. Tapi Allah Ta'ala menentu tu bisifatil iradati, dengan sifat penentu yang ada di zat dia. Yani dengan bersepakai sifat penentu yang ada di zat dia. Ini bersalahan dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah Allahu muridun bi zatihi. Adapun Allahu muridun bi iradatihi hiya zatuhu. Allah Ta'ala tu zat yang maha menentu dengan penentunya ialah zatnya tu sendiri. Jadi membezakan di antara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'attilah, maka kita tidak mengingkari sifat, tidak menta'til, mengkosongkan zat Allah daripada sifat. Artinya di zat Allah Ta'ala ada satu sifat yang bernama iradah. Baik, kalau kita tengok dalam kitab Nurul Zalam ni, oleh kerana saya tak bawa kitab Miftahul Muri, itu ni. Awak kita tengok bagaimanakah penerangan ulama tentang sifat iradah. Dia sebutlah ni, wal iradatu laha sab'atu matalibah. Dan bermula sifat penentu itu sabit baginya, bagi sifat penentu sab'atu matalibah, 7 segala tuntutan. Itu 7 segala tuntutan. Jadi kalau kita lain itu tidak ada orang panggil syarahan seperti ini. Biasanya sifat kita lain, wal iradatu hiya sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun fi dzatillahi ta'ala yukhassisu biha bi ba'dil kainati al mutaqabilati. Gitulah lebih kurang. Biasanya orang panggil kita yang lain tu dia akan menyatakan bermula sifat penentu itu ialah satu sifat yang sungguh lagi ada, yang sedia kala lagi pula ada di zat Allah Ta'ala, yang dengan bersepakai dengan dialah menentu oleh Allah Ta'ala akan sebahagian daripada mungkin yang saling berlawan-lawanan kepada satu-satu makhluk tersebut. Itu biasanya begitu. Tapi dalam kitab Nurul Zalam, syarah bagi Aqidatil Awam, Syekh Nawawi Al-Bantani dia sebut sifat penentu itu sabit baginya sab'atu matalibah, 7 segala tuntutan. Mana? Pertamanya nasyhadu, kami menyaksi. Pertamanya kita kena bersaksi benar-benar dalam hati kita, dengan lidah kita. Nasyhadu ni isyarah kepada iqraru bil lisan. Nasyhadu ni isyarah kepada iqraru bil lisan. Kita ikrar dengan lidah kita. Al-iqraru bil lisan. Karena iman tu tasdiqu fil qalbi bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad dini bid darurati. Membenarkan dengan hati kita akan barang yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang tersebut ma ulima minad dini bid darurati. Barang yang diketahui daripada agama dengan secara mudah, dengan tidak perlu nazar, fikir tilik pada dalil. Itu. Maka semata-mata tasdik, itu orang panggil kita tu telah beriman, tetapi nak dihukumkan dengan Islam mestilah iqraru bil lisan. Walaupun iman tu mutlaqut tasdik, tetapi nak dijalanikan hukum Islam ke atas kita tu mestilah iqraru bil lisan. Maka karena itu orang munafik itu dia mengaku juga, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Idza ja'akal munafiquna, apabila datang akan dikau oleh puak munafik, nashhadu innaka la rasulullah, kami menyaksi bahawasanya engkau tu ialah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, Allah Ta'ala maha mengetahui bahawasanya engkau hai Nabi Muhammad
benar-benar utusannya Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah Ta'ala juga menjadi menyaksi bahwasanya saksi orang munafik itu benar-benar dusta. Namun begitu diperjalani hukum Islam ke atas orang munafik. Kenapa? Karena mereka tu ada alamatul Islam, tanda keislaman. Apa? Iqraru bil lisan. Jadi semata-mata iqraru bil lisan itu artinya seorang itu telah pun Islam. Adapun iman mesti disertai dengan wa na'taqidu, dan kami beriktikad, berpegang. Nah, kami berpegang di dalam hati kami. Simpul kemah, 100%, jazam, tak boleh nak rungkai balik, tak boleh nak cabut balik, tak boleh nak ruwa balik, tak boleh nak putus dah, tak boleh nak buka balik dah simpulan tersebut. Kemah itu mana? Wa na'taqidu, kami berpegang, kami i'tiqad. Nah, aqdun, asal daripada aqdun itulah, akad itulah akad. Kita akad nikah, akad jual beli, akad sewa menyewa, ada akad lah kata. Simpul dia panggil, simpul. Tapi kalau akidah ni, akdun ni mana simpul mati tu, tak boleh buka dah. Ini isyarah ibarat daripada tasdiqu fil qalbi. Barulah kita tu benar-benar Islam di sisi dunia, Islam di sisi masyarakat, mukmin juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah wajib kita ikrar dengan lidah kita dan kita membenarkan di dalam hati kita anna iradatallahi ta'ala, akan bahawa sifat penentu bagi Allah Ta'ala, sifat kehendak atau sifat penentu bagi Allah Ta'ala itu maujudatun, sungguh lagi ada. Hak ni orang panggil hak jadi berselisih pendapat di antara kita dengan Mu'tazilah. Kenapa Mu'tazilah kata tak boleh Allah Ta'ala tu bersifat? Karena bagi dianya kalau Allah Ta'ala tu bersifat, maka sifat Allah Ta'ala tu ada dia tu koding ke hadis. Ada. Tu. Jadi tentu dah kalau ada tu koding. Kalau hadis tentu dah zat Allah Ta'ala juga hadis. Karena tiap-tiap zat yang bersepakat dengan sifat hadis, maka zat tu juga hadis. Macam kita tahu kata kita zat yang baharu. Kerana apa? Karena bersepakat di zat kita tu sifat-sifat yang baharu. A'radul basyariyah dia bagi. Al-a'rad, benda-benda sifat kedatangan. Tu sifat-sifat yang baru kedatangan mana? Tinggi, rendah, gerak, diam, ayalah kan, besar, kecil, lalu di atasnya masa, duduk di bawah rukuk sujud masa, lagi apa lagi? Bertempat, berjihad, bersudut, ayalah kan. Tu. Maka kalau itu kita tahu kata zat kita tu baharu kerana apa? Kerana bersepakai dengan sifat-sifat yang baharu. Kalau zat Allah Ta'ala tu bersifat, maka katanya Mu'tazilah, adakah sifat dia tu qadim atau hadis? Kalau hadis bermakna zat juga hadis baharu. Tengok. Maka kalau zat Allah Ta'ala tu baharu bermakna kembali kepada sifat tu lah, dur dan tasasa tu lah. Siapa yang buat Allah Ta'ala? Khaliq. Kalau Khaliq buat Allah Ta'ala, siapa buat Khaliq? Allah. Jadi dur. Kalau Khaliq tu dijadikan oleh Zaid, Zaid pula jadi oleh Sulaiman, Sulaiman pula jadi oleh Bakar atau Bakbila, tak selesai. Jadi mustahil dia. Tu. Kalau gitu, kalau tidak hadis sifat-sifat Allah qadim. Kalau qadim la ta'addadatil qudama, nescaya berbilang-bilang benda qadim. Apa? Zat Allah qadim, iradah Allah juga qadim. Berbilang qadim. Maka ta'addudul qudama mustahil. Berbilang-bilang benda qadim itu katanya Mu'tazilah yang mustahil. Betul sungguh. Itu kaedah tu tak salah lah.
Tapi yang dikatakan ta'addudul qudama mustahilun, berbilang-bilang benda qadim itu ialah mustahil, itu benda qadim yang bahasa zat, bukan sifat. Ada pun benda qadim hak bahasa zat, ada pun hak benda qadim bahasa sifat. Itu tak ada masalah nak berbilang-bilang sekalipun. Kenapa? Karena sifat dengan zat ni tidak boleh bercerai tanggal daripada zat. Karena sifat-sifat tu maqama bi ghairihi atau maqama bi zati. Benda hak ada di zat, tak boleh bercerai tanggal daripada zat. Maka tak ada masalah nak berbilang-bilang pun. Itu. Jadi karena itu kita orang ahli sunnah wal jamaah tu bukan Allah Ta'ala hanya muridun berkehendak. Tidak. Bahkan Allah Ta'ala itu juga bersifat dengan sifat berkehendak atau penentu. Jadi Allah Ta'ala bukan hanya menentu, tapi bersifat dengan sifat penentu. Jadi kalau setakat menentu, Mu'tazilah pun kata Allah menentu. Bukan Mu'tazilah kata Allah tak menentu, bukan. Mu'tazilah pun kata Allah menentu. Mu'tazilah kata Allah berkuasa. Mu'tazilah kata Allah Maha mengetahui. Kalau kata Allah Ta'ala tak berkuasa, kape ya. Tak menentu, kape. Bodoh kat kape ya. Mu'tazilah tak kata Allah Ta'ala bodoh, lemah, babuk tak. Bukan Mu'tazilah kata Allah Ta'ala Maha berkuasa, Maha menentu, Maha mengetahui. Tapi dengan zat tidak ada sifat. Dengan zat tidak ada sifat. Yang menjadi beza di antara kita dengan Mu'tazilah itu, kita bukan hanya i'tikad Allah Ta'ala Maha berkuasa, bahkan kita mengiktikadkan di zat Allah ada sifat berkuasa. Kita tidak hanya mengiktikadkan Allah Ta'ala Maha menentu, tetapi di zat Allah Ta'ala ada sifat penentu. Kita tidak hanya mengiktikadkan Allah Ta'ala Maha mengetahui, bahkan kita mengiktikadkan di zat Allah Ta'ala ada sifat pengetahuan. Kita tidak hanya mengiktikadkan Allah Ta'ala Maha mendengar, Maha melihat, bahkan di zat Allah Ta'ala ada sifat pendengar, sifat melihat. Lagi akan. Itu. Jadi karena itu ulama ahli sunnah wal jamaah membilang sifat. Mana? Pertamanya anna iradatallahi, bahawasanya wajib kita bersaksi dan berpegang di dalam hati kita anna iradatallahi, akan bahawasanya sifat penentu bagi Allah Ta'ala itu maujudatun, sungguh lagi ada. Sifat penentu Allah Ta'ala sungguh lagi ada. Bukan setakat sungguh saja tak. Jadi bezalah dengan sifat dengan sifat kidam, bakok, mukhalafah, qiyamu binafsih, wahdaniyah. Sifat-sifat tersebut tu sungguh saja, tak naik sampai tahap ada. Betul tak? Allah Ta'ala sungguh tak sedia? Sungguh. Ada tak sedia di zat Allah? Tak ada. Sungguh tak Allah Ta'ala kekal? Sungguh. Ada tak kekal di zat Allah? Tak ada. Sungguh tak Allah Ta'ala tak serupa akan yang baru? Sungguh. Ada tak serupa Allah Ta'ala akan yang baru di zat dia? Tak ada. Sungguh tak Allah Ta'ala tu ada bahasa zat? Sungguh. Ada bahasa zat di zat dia? Tak ada. Sungguh tak orang panggil Allah Ta'ala tu sa? Sungguh. Ada tak sa di zat Allah Ta'ala? Tak ada. Jadi sifat-sifat salbiyah itu sifat-sifat sungguh saja. Subut saja, subutiyah. Sifatun subutiyatun saja. Adapun sifat-sifat ma'ani, termasuk malam ni kita akan bicara ni para penonton yang dimuliakan oleh Allah, Masjid Al-Mustaqim Ampang. Termasuk juga sifat yang kita bicarakan pada malam ni, itu sifat iradah. Itu sifat bukan hanya subutiyatun, bahkan wujudiyatun. Itu. Maka karena itu dikatakan anna iradatallahi ta'ala, akan bahawasanya sifat penentu bagi Allah Ta'ala itu maujudatun, sungguh lagi ada. Sebagaimana zat Allah Ta'ala ada, sifat penentu Allah juga ada. Itu. Setara mana ada? Lau kusyifa bina la ra'ainaha. Kalau Allah Ta'ala buka hijab, pasti nampak. Itu. Nampak kok mata, bukan tengok ngabuti mata. Ini. Itu bukan tengok, tapi nampak. Lain ke Ustaz? Nampak dengan tengok. Lain ya. Tidak berlazim-laziman. Tidak lazim benda kita tengok tu kita nampak. Ada benda kita tengok tapi tak nampak.
jalan-jalan bong masuklah lubang. Kata tak tengok kau lubang, tengok dah tapi tak nampak. Itu artinya ada benda yang kita tengok tapi tak nampak. Akhirat kelak kalau Allah Taala izin dia buka hijab, benda ada yang kita nampak tanpa perlu kita tengok. Antaranya apa? Zat dan sifat-sifat Allah Taala. Setara mana ada sifat iradat, sifat penentu ni? Kalau Allah Taala buka hijab, pasti nampak. Pasti nampak. Faham tak? Itu. Kenapa? Kan ada. Kalau tak ada tak nampak. Ni ada. Maujudatun. Zat Allah Taala ada, sifat penentu Allah juga ada. Pas zat Allah Taala qadir tak? Kidam, sedia. Kalau gitu sifat penentu Allah Ta'ala wa qadimatun, sedia juga. Zat Allah Ta'ala tu kidam, sifat iradah Allah Ta'ala qadimah, sedia juga. Faham tak? Sedia juga. Tidak ada permulaan bagi ada sifat penentu yang ada di zat Allah Ta'ala. Senantiasa wa baqiyatun, zat Allah Ta'ala baqa, sifat iradah Allah Ta'ala juga baqiyah. Ada tak? Bersifat dengan sifat salbi. Apa sifat? Sebab tu kalau kita duk mengaji tu kan, sifat apa? Kita qaridah bayan. Sebab tu kena takwil. Kena takdir lagi. Idis sifatu apa tu? La taqumu sifatan ukhra. Kena takdir lagi. Idis sifatul wujudiyatu la taqumu sifatan wujudiyatan ukhra. Kena kata-kata. Kenapa? Karena sifat wujudiyah tu boleh juga bersifat dengan sifat selain daripada sifat wujudiyah. Mana? Sifat-sifat subutiyah. Itu. Itu boleh, tak ada apa. Itu baik. Wa baqiyatun, dan kekal juga zat Allah Taala baqa, sifat iradah Allah Taala juga baqiyah, kekal juga. Wa mukhalafatun, dan zat Allah Ta'ala menyalahi, tak serupa akan zat yang baru. Kalau gitu sifat iradah Allah Ta'ala. Wa mukhalafatun li iradatinal hadisati, dan menyalahi akan penentu kami kita. Penentu kita tu al hadisati, sifat bagi iradati. Tu penentu mana penentu kita? Yang baru. Sifat iradat kita pun ada tak? Penentu kita rasa nak berenang malam ni, strik sampai pagi esok. Sebab apa? Esok nak gelik dah. Tu ada juga. Itu ni bukan ada. Tapi sifat penentu kita tu sifat penentu yang baharu. Maka sifat penentu Allah, sifat iradah Allah tak serupa akan sifat penentu kita yang baharu. Tak serupa. Tu. Tengok. Waraniyatun anil mukhassisi, dan terkaya tak berhajat daripada sang pencipta. Mukhassisi ayil fa'ili dah, tak berhajat. Sifat zat Allah Ta'ala berhajat kepada fa'il yang menjadi, tak berhajat. Tu orang panggil qiyamuhu bi nafsihi. Lagi pula qiyamuhu bi nafsihi pada zat tu memanglah la yahtaju ila zati ay la yahtaju ila al mahalli ay zati, tak berhajat pada zat, memanglah kerana zat tu tak berhajat pada zat. Ada pun orang panggil sifat ma'ani juga masuk ya qiyamuhu bi nafsi, masuk juga, iaitu wa ghaniyatun, terkaya dengan makna la yahtaj, tidak berhajat. La yahtaju, tidak berhajat. Tidak berhajat kepada apa? Tidak berhajat anil mukhassisi, daripada yang menentu. Tak berhajat kepada orang yang lain yang menentukan dia. Tak berhajat. Tu. Tu berartinya masuk sifat qiyamuhu bi nafsihi pada makna yang kedua. Jadi qiyamuhu bi nafsihi itu kan ada dua makna. La yahtaju ilal mahalli aizati, tak berhajat pada zat. Itu qiyamuhu bi nafsihi, dua-dua makna itu terpakai kepada zat Allah Ta'ala. Kemudian makna yang kedua qiyamuhu bi nafsihi la yahtaju ila mukhassisi ayil fa'ili. Ini hanya terpakai kepada sifat-sifat ma'ani. Sifat-sifat ma'ani itu juga bersifat dengan qiyamuhu bi nafsihi, tapi bersifat dengan makna yang kedua. Apa? Ghaniyatun 'anil mukhassisi ayil fa'ili, terkaya daripada sang pencipta. Artinya sifat penentu Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada zat lain untuk menjadikan sifat penentu Allah di zat Allah Ta'ala. Tidak. Tu apa dah? 6 dah.
Berapa? Maujudatun, qadimatun, baqiyatun, mukhalafatun li iradatinal haditsati, wa ghaniyatun 5. Nah, wa wahidatun, sifat penentu ni juga satu. Tengok. Inilah kalau kita nak kata kak, memang orang panggil kalau kita mengaji sifat 20 ni, para penonton yang dimuliakan oleh Allah, ahli jemaah masjid Al-Mustaqim Ampang, kalau kita perhati betul-betul, halusi betul-betul, memang kalau kita mengaji sifat 20 ni dengan cara sebelum daripada pada Mekah, belum daripada cara pada Mekah menterjemahkan sifat-sifat ma'ani dengan diletakkan perkuasa, penentu, pengetahuan, perhidup, pelihat, pendengar, perkata, ini agak mengelirukan. Mana kita mengaji sebelum daripada tu berkuasa, berkehendak atau menentu, melihat, mendengar, hidup tak ada lah, itu dengan ada ta'alluq. Mendengar, melihat, berkata-kata. Jadi agak pelik. Kenapa pelik? Karena setiap sifat ma'ani itu dia bersifat dengan sifat salbiyah. Mana? Wahdaniyah. Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat wahdaniyah. Apa arti wahdaniyah? Keesaannya Allah. Apa arti keesaannya Allah? Keesaannya Allah pada zat, pada segala sifat dan pada segala af'al. Apa arti Allah Ta'ala pada segala sifat? Artinya sifat-sifat Allah Ta'ala itu terlalu banyak, tapi satu-satu jenis jua, satu qudrat, satu iradah, satu ilmu, satu hayat, satu sama, satu basar, satu kalam. Sifat Allah tu banyak. Tak? Kalau hak ijmali ke, tak boleh nak bilah lah bah. Tak boleh nak bilah. Tidak boleh nak sakak. La tanhasiru, tidak boleh nak dihasar, tak boleh nak disangkat, tak boleh. Itu siapa tak tahu? Allah Ta'ala saja tahu. Para penonton yang dimuliakan oleh Allah, Masjid Al-Mustaqim Ampang, hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui berapa jumlah sifat-sifat Allah Ta'ala yang ada di zat Allah Ta'ala. Itu secara ijmali. Adapun secara tafsili, itu kita mengaji dari sifat 20 ni, kita boleh sakat. Tapi walaupun begitu banyak, bukan satu. Sebab ada orang tak mengaji sifat 20 kan? Dia nak mengajar sifat 20, dia tak mengaji sifat 20. Dia mengajar surah. Dia kata Allah Ta'ala bersifat dengan wahdaniyah. Apa arti wahdaniyah? Satu, esa. Apa arti esa? Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada fa'al. Esa pada sifat, apa arti? Sifat Allah satu je, tak banyak pun. Salah tu gitu. Bagi pun pening. Sifat Allah Ta'ala banyak, tapi esa pada sifat. Artinya apa? Pening saya ni. Tak ngaji tu. Jadi esa pada sifat bukan dengan mana sifat Allah satu je, tak banyak. Bukan mana tu. Sifat Allah Ta'ala banyak, tapi satu-satu jenis jua. Beza itu. Tak? Salah tu kalau apa? Esa pada sifat artinya sifat Allah Ta'ala satu je, tak banyak. Salah doa lah tu. Bodoh lah tu. Bodoh ketak enggak lah tu. Kata apa makna? Esa pada sifat. Bukan dengan mana sifat Allah Ta'ala tu satu, tapi tak banyak. Bahkan sifat Allah Ta'ala tu banyak, tapi satu-satu jenis jua. Faham tak? Tu. Bila satu-satu jenis jua, nak terjemah mana? Satu kudrat. Kudrat dia apa? Berkuasa. Satu saja berkuasa Allah. Oh, berat benar. Lemah pagak tu. Iradah apa arti? Arti iradah menentu. Satu Tuhan menentu. Allah doa Tuhan tak layak jadi Tuhan. Satu benda yang menentu apa? Kapek ni petak. Lepas tu kapek ni petak lagi. Siapa tentu pula? Cermin ni Pak segi siapa menentu pula? Bumi ni bulat siapa menentu pula? Kereta ni tayar dia bulat siapa menentu pula? Tak tahu siapa menentu Tuhan, hanya ada satu sifat menentu. Salah. Jadi yang betulnya para penonton yang dimuliakan oleh Allah, ahli jemaah Masjid Al-Mustaqim Ampang, yang betulnya sifat penentu Allah tu satu. Allah Ta'ala menentu tu banyak kerana Allah Ta'ala maha menentu. Tengok. Kalau kita mengaji cara pada Mekah, senang lu nak faham sifat 20. Tak jadi gila babi lah lu dah. Tak jadi gila lah lu dah ni. Kalau tidak gila babi situ tak faham. Allah pelak saya lah. Iradah artinya menentu. Menentu ni ialah satu sifat. Pening saya. Satu sifat ya. Mana? Wal wahidatun. Satu je sifat. Menentu Allah. Allah Ta'ala menentu satu je. Berat benar tu. Ilmu apa?
sifatun, satu sifat. Nah, satu sifat ya. Apa mana ilmu? Mengetahui. Allah mengetahui satu ndak enggak. Itu ni. Nah, jadi kalau kita ngaji cara Pak Da'i Mekah, Syekh Wan Ismail Abdul Qadir Al-Fattani Al-Makki yang lebih dikenali dengan Pak Da'i Mekah, dia menterjemahkan ilmu pengetahuan. Satu pengetahuan. Apa betul? Dengan bersepakai satu sifat pengetahuan di zat Allah, Allah Maha mengetahui. Mengetahui itu banyak. Segala benda Allah Ta'ala tahu. Nah, ini tengok. Satu sifat penentu. Nah, satu sifat iradat. Tapi Allah Ta'ala menentu. Banyak. Allah Ta'ala Maha menentu. Nah, banyak. Nah, tu gitu. Ku apa dah InsyaAllah lagi. InsyaAllah. Betul, insyaAllah. Apa 30? 30, betul kan? InsyaAllah. Biasa Masjid Al-Mustaqim ni isyak kena berhenti dah. Nah, jadi kita kena berhenti lah. Sikit lagi. Wa amatut ta'alluqi bi jami'il mumkinati. Dan meratailah ta'alluq tugas bidang kuasa sifat penentu ni bi jami'il mumkinati dengan sekalian mungkin. Tapi dengan apa? Dengan menentu bi ba'dil mumkinatil mutaqabilati, dengan sebahagian mungkin yang saling berlawanan. Mana? Contoh kita kata si Zaid itu Allah Ta'ala menentu dengan ada, maka tak ada tu tak. Allah Ta'ala menentu dengan tak ada tu tak. Gitu. Allah Ta'ala menentu dengan tinggi, pendek tu tak. Allah Ta'ala tentu dengan pendek, tinggi tu tak. Gitu. Bukan tentu belaka Zaid ni tinggi puya, pendek puya, gemuk puya, kurus puya, cerdik puya, tolol puya. Dah. Nah, itu lagi akan insya-Allah kita akan sambung pula. Mudah-mudahan Masjid Al-Mustaqim Ampan boleh berkuliah seperti biasa supaya kita saling bertentangan mata, boleh memandang wajah masing-masing jemaah kita yang telah lama dah kita menutup masjid kita ni kerana COVID yang tidak jelas. Adakah dia hanya hanya dia takut kepada masjid ataupun bagaimana? Jadi para penonton yang dimuliakan oleh Allah, ahli jemaah Masjid Al-Mustaqim, doa-doalah mudah-mudahan Masjid Al-Mustaqim Ampan dibenarkan untuk berjemaah kembali seperti biasa, berkuliah seperti biasa dengan menjaga SOP. Menjaga SOP supaya masjid ini tidak sunyi daripada diimarahkan oleh ibadur rahman, hamba-hamba Allah Ta'ala yang maha pemurah. Allah Ta'ala maha pemurah. Hingga kedai kopi itu penuh. Pemurahnya Allah Ta'ala. Supermarket itu penuh. Shopping kompleks itu penuh. Tapi masjid kena tutup rapat jik, kena gari, kena koci, kena mangga. Pelik jadi kita ibadur rahman. Pelik jadi kita dah. Jadi kita berhenti dulu setakat tu. Mudah-mudahan kita akan sambung baliklah pengajian atau muzakarah kitab Miftahul Murid fi ilmi tauhid kita insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Yutil hikmata man yasha' wa man yutal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.